Begitu juga dalam hadis ada menyebutkan tentang kisah Dajjal. Dalam hadis panjang daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sahabat bertanya Nabi, "Ya Rasul, berapa lamakah Dajjal akan duduk di muka bumi ini?" Dajjal bila datang ke dunia, datang ke Kuala Lumpur, ke bangsa misalnya, berapa lama dia akan duduk? Nabi jawab, arba'una yauman. Dajjal akan duduk selama 40 hari. Tetapi dia punya 40 hari berlainan sedikit. Kata Nabi, yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Nabi sebut 40 hari Dajjal datang, sehari dia lama dia macam setahun, sehari lagi lamanya macam sebulan, sehari lagi macam seminggu, dan balance barulah seperti kiraan hari-hari biasa kamu, kata Nabi. Kita pun tak boleh nak bayangkan macam mana keadaan ketika itu. Bila Nabi terangkan sebegitu, seorang sahabat angkat tangan bertanya, "Ya Rasulullah, qulna ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin takfina fi salatu yaumin." Sahabat pun angkat tangan, "Ya Rasul, ketika Dajjal datang yang sehari bagaikan setahun itu, macam mana tata cara kami nak mendirikan solat? Kiraan waktu tu kira macam mana ya Rasulullah?" Ini sahabat lain, orang cinta sembahyang, enjoy the process. Dia akan tanya benda dia minat lah. Kalau kita lah Nabi sebut, macam contoh kita dengar Nabi sebut, kamu nanti 40 hari, satu hari macam setahun. Kalau kita lah, ya Rasulullah, sehari macam setahun tu, warna gaya kita ni. Mana dari segi wifi ke apa, kedai-kedai buka lagi lah. Maksud kita akan lebih perut dengan tekak kita sajalah. Yang paling penting wifi tu nak kena ada. Tak kira lah Dajjal, tak Dajjal, janji ada lain. Ya orang mesti tanya, 3G ada tak masa tu? Tapi sebab sahabat ni dia dah train, dia enjoy semayang, dia suka. Jadi dia tanya, nak semayang macam mana ya Rasulullah? Sebab waktu kita dah jadi, waktu tu kan jadi pening nanti. Maka Nabi pun menjawab, faqduru lahu qadran. Kamu buatlah kiraan mengikut kesesuaian. Jadi kita doa masa Dajjal ada, mudah-mudahan Jabatan Mufti masih ada lah. Jabatan Mufti masih ada, JAKIM masih ada, Jabatan Agama masih ada. Sebab ulil amri akan menentukan. Bila masa kita bengong waktu ketika itu, mereka akan tentukan. Tuan-tuan dah tak boleh tentukan. Kena macam kita sekarang ni, okeylah normal lagi malam siang, siang malam. Mungkin satu hari esok, mungkin kita malam 24 jam. Kita tak tahu tam mana nak sembahyang zuhur. Masa tu memerlukan ulil amri. Jadi jangan dahaka dengan majlis agama. Dia masih lagi ada pegang lokus standai lah dari segi penetapan hukum hakam ini. Kemudian sahabat tanya ya Rasulullah, fama isra'u fil ard. Dajjal ni setakat mana pantas lajunya di bumi ni? Nabi jawab, kal ghaisi ishtadda bihi rih. Seperti hujan yang ditiup oleh angin yang kuat. Mana hujan yang ditiup angin kuat tu yang terbang-terbang payung itu. Yang hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi sebut angka 40 tadi dalam konteks sembahyang jenazah. Yang ini Nabi sebut 40 dalam konteks Dajjal berada di muka bumi. Dalam hadis yang lain cakap tentang 40 ni juga, Nabi pernah menceritakan tentang bagaimana di neraka nanti ada tembok, ada dinding. La suradiqin nar arba'u judurin kasufa kulli jidarin mislu masirati arba'ina sanah. Nabi sebut 40 lagi. Sesungguhnya pembatas neraka esok ada 4 tembok yang begitu tebal sekali. Dan setiap tembok itu jaraknya sejauh 40 tahun. Disebut 40 lagi. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Begitu juga ada satu hadis, ini agak menarik. Sebab saya tengok benda ni tak ada di masjid kita ini. Iaitu tentang sutroh. Sutroh ni sunnah, memang sunnah yang ditinggalkan betul lah. Orang dah, saya ingat tak kenal pun. Kalau saya sebut sutroh pun, sutera kau tak ingat sutera kau sutroh ni. Ini antara sunnah yang dah tak muncul lagi dah sekarang. Ada satu riwayat kata Abu Al-Juhaim Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaih, lakana an yaqifa 40 khairan lahu mi an yamura baina yadayhi." Kalaulah seorang itu tahu berapa besar dosa melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang, nescaya dia akan berdiri selama 40, kata Nabi. Mana dia akan berdiri selama 40 daripada dia terus berjalan saja di hadapan orang itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
salah seorang perawi hadis kata Abu An-Nadar, dia mengatakan aku tak sure sama ada Nabi sebut 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Tapi Nabi sebut 40. Mungkin hari suasana bising agaknya tak apa dengar Nabi sebut 40 je. Tak pasti 40 kamu berdiri 40 hari atau berdiri 40 bulan atau berdiri 40 tahun, itu jauh lebih baik daripada kamu melintas depan orang yang sembahyang. Dengan syarat orang itu kalau dia tak meletakkan sutroh. Sutroh ni kita kena faham, sunat hukumnya bagi orang yang solat meletakkan sutroh. Meletakkan sutroh. Ini sunnah yang ditinggalkan. Kita kan sembahyang, ni terutama berlaku hari Jumaat ni, bukan masjid ni, masjid tempat lain. Dia dah jenis mazhab datang lambat sembahyang Jumaat. Habis sembahyang Jumaat buat pula ba'diyah, la ilaha illallah. Buat ba'diyah kat tangga tempat pintu orang nak lalu. Dah tahu warak, datanglah awal. Orang buat ba'diyah ni orang warak je. Awak jenis warak datang lambat, biasanya apa? Ni contoh bukan sini, tuan-tuan baik semua sini. Ni masjid lain. Dia betul-betul blocking pintu orang nak keluar tu lah. Dengan tidak meletak sutroh. Itulah satu kesalahan, tak ikut sunnah. Sebab itu kata para ulama, orang yang semayang, meletakkan sutroh di hadapan, dia ada hak menahan orang daripada melintas di hadapan dia. Tuan-tuan boleh buat roadblock. Dengan syarat ada sutroh, ada penghalang. Contoh orang tu lalu juga, kita block dia. Boleh, tak batal pun walaupun ada pergerakan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, falyadfa fi nahri fa inna aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan." Kata Nabi, kalau salah seorang daripada kamu semayang menghadap sutroh, yang bersifat sutroh menghalang manusia lalu, tiba-tiba ada orang yang masih nak melintas, hendaklah kamu blok dia, menahan dia. Kalau dia degil, dia mengelak, mana kilau kan, dia mengelak, piup, dia cilok pula bawah tangan kita. Maka hendaklah kamu perangi dia. Perangi ni maknanya keras sikit tolakannya itu. Apa sebab? Fa innama huwa syaitan. Sebab yang melintas itu bukan orang, setan, kata Nabi. Tak kerti bahasa. Orang dah letak blocking, lagi mau lalu. Tapi kalau tak letak sutroh macam mana? Adapun seorang yang tidak meletakkan sutroh di hadapan, maka dia tidak berhak untuk menghalang orang melintas di hadapan dia. Dia dah tak letak penghalang. Kita lalu dia marah pula kita. Yang tak letak teritori kata ngapa? Ni bukan orang sini saya ingat pakai sutroh semua, tak ada masalah. Masjid-masjid lain lah saya tengok. Jadi Nabi sebut, engkau kalau orang tu letak dah sutroh, engkau berdiri 40 jauh lebih baik, kata Nabi, daripada engkau melintas. Tapi kalau dia tak letak, kerah ya. Dia tak letak, siapa suruh tak letak? Orang ada orang tanya, sutroh ni boleh rupa Ustaz? Sutroh ni kalau ikut hadis disebut tinggi saddle kuda. Kuda punya kursi atas badan kuda tu, itulah tinggi sutroh. Tuan-tuan tak payahlah beli saddle, letih nak cari saddle sekarang ni. Tuan-tuan ada jual lah sutroh di kedai. Saya ingat masjid ni kalau hello, mana-mana orang kaya sekejap jadi sponsor, sutroh ada jual. Susun, tapi biasanya potensi hilang tu tinggi lah lawa. Sutroh ni lawa. Masjid saya dulu ada orang sedekah 100, tinggal 2. Tak tahu. Bayanglah 2 je tinggal. Hak lain dia cilok balik. Dia lawa. Benda tu cantik. Dia okey. Orang selalu buat holder untuk buku. Kalau dekat almari, dia cantik untuk buat hold. Cantik lah. Kalau tak ada benda tu, boleh letak apa saja. Sejadah kita tu pun sutroh sebenarnya. Sejadah tu 4 segi. Border dia adalah sutroh. Mana kalau orang dah mentang sejadah, by right kita tunggu sekejap dia habis semayang. Dia ada hak. Tapi kalau tak ada, lalu je. Tak ada ilmu. Warak tapi tak ada ilmu. Boleh letak handphone, handbag, boleh. Tapi standby, yang hilang itu je lah. Mana sujud, bangun tak ada dah. Sapu lihat kutu dah. Handbag hilang, handphone hilang. Jadi sutroh ni sunnah yang ditinggalkan. Yang lain tahulah cerita. Musim maulud minggu depan ni bolehlah start panggil penceramah. Tajuk dia, apakah sunnah-sunnah yang ditinggalkan? Banyak tu, ada 100 lebih. Sunnah Nabi, bab masjid saja yang telah ditinggalkan oleh umat dia. Terlampau banyak. Antaranya sunnah dalam masjid yang ditinggalkan adalah, yang dia memang takkan boleh buat lah. Berbaring seketika selepas daripada solat sunat fajar. Siapa pernah buat? Mana lepas azan subuh,
Habis sembahyang subuh kan sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar ni kalau siapa tak buat, Nabi benarkan qada. Punyalah dia punya kedudukan tinggi. Tuan-tuan berapa orang tinggal sembahyang sunat fajar sekarang? Tak ada. Tak buat pun. Dan lepas sunat fajar Nabi baring pula. Baring di atas rusuk kanan. Berapa orang pernah baring sekejap atas rusuk kanan? Tak buat. Dalam masjid nak baring macam mana, macam dugong pula kan, ramai baring. Jadi kita jadi payah. Sebab itu Nabi sebut sembahyang sunat duha, sembahyang sunat fajar ni sunat dibuat di rumah. Tapi munasabahlah Nabi rumah dengan masjid dia sebelah pintu je. Jadi sembahyang rumah baru dia pergi sembahyang subuh. Habis sembahyang sunat Nabi baring dulu. Tak tidur pun, duduk nyenggeng, kata orang Batak Timur kan, duduk mengereng begitu. Jangan baring betul, memang pukul 10 lah bangun. Kalau baring dia duduk nyenggeng gitu je. Lepas tu barulah Bilal bin Rabah, setelah pastikan soft penuh, baru dia ketuk pintu. Ya Rasul, jemaah dah standby. Beres boh, beres. Barulah Nabi jadi imam. Itu sunnah. Tapi tak buat lah. Sebab pertama rumah kita jauh. Kalau tuan-tuan sembahyang sunat di rumah dulu, datang-datang saya ingat dah baca doa dah imam. Dengan cari parking lagi apa semua, tak dan. Sedap cerita topik 100 sunnah yang ditinggalkan. Nanti maulid tu atur lah, carilah ceramah dekat-dekat. Apa lagi dalam hadis disebut tentang 40. Ini contoh lain lah. Ada satu hadis Nabi pernah menyebut, bercerita tentang sejarah. Sahabat bertanya, Ya Rasul, ai masjid wada'a awal. Apakah masjid yang mula-mula dibina di atas muka bumi ini? Nabi jawab, Masjidil Haram. Okey. Sahabat bertanya, summa ai. Apa lagi masjid yang kedua tertua ya Rasul? Jawab Nabi, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Sahabat tanya lagi, kam bainahuma. Berapa gap masa antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Dia punya tempoh dia. Berapa gap? Nabi jawab, arba'una sanah. 40 tahun. Tempoh pembinaan antara Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa 40 tahun? Allahu'alam. Allah tak boleh nak jawab soalan ni. Kalau tuan-tuan kajian nak buat postgrad, nak buat kajian PhD ke, silakanlah. Kenapa? Why? Itu payah nak dirungkai. Contoh yang lain dalam hadis Nabi pernah sebut, Man shalla fi masjidi 40 salatan, la yafutuhu salatun, kutibat lahu bara'atun minan nar, wa najatun minal azab, wa bari'un minal nifaq. Siapa yang semayang di Masjid Nabawi 40 kali semayang, mana 40 waktu. Itu hadis tu disebut 40 waktu di Masjid Nabawi dan dia tidak terlepas walaupun satu solat pun ditulis baginya keselamatan daripada api neraka, pelepasan daripada azab dan terselamat daripada sifat munafik. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tabrani. Kita pergi umrah, PKPK umrah sempat tak? Yang masa ziarah Madinah 40 waktu tak sempat kan? Sebab sibuk pergi ke Taif semua sekarang ni. Orang nak main roller coaster banyak, beli air minyak wangi. Sayanglah bukan tak suka program ke Taif itu atau pergi ke Jeddah ke mana ke. Kita nak dapat fadilat 40 waktu itu. Tapi 40 waktu Madinah semayang dalam masjid, bukan sebelah burung merpati. Jemaah kita semayang kat sebelah burung merpati. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merpati sebelah. Merpati kata, engkau ni bila lah nak semayang kat dalam? Semayang kat luar je kerja. Dan tunggu komat dia ingat Masjid Bangsa ke, komat baru pergi Masjid Nabawi. Engkau kena pergi 10 minit sebelum azan, tu pun mujur dapat. 40 waktu tu dalam masjid. Afdalnya kat Kubah Hijau, itu yang ori betul. Belakang-belakang tu Masjid Nabawi jugalah, kena pula. Tapi janganlah semayang tepi kepala katil kat hotel, tak betul langsung. Kata ada ustaz yang kata, boleh ustaz semayang sini. Baik tak payah pergi ke Mekah kalau semayang di hotel. Saya tengok orang pergi ke Mekah ni, atau ke Madinah, kalau dia di Malaysia bukan orang masjid, dia pergi ke sana pun tak semayang masjid ke. dia buat syarat pergi ke Mekah je. Banyak semayang macam di Mekah kan ada Masjid Abu Bakar ke, Masjid Kembar tuan-tuan tu. Masjid Abu Bakar dekat dengan Hilton lama. Tingkat atas, itu ada aircon, cermin, boleh nampak Masjidil Haram. Jadi ramai orang kita duduk hotel Hilton tak pergi dah semayang Masjid Abu Bakar. Sebab habis semayang bawah ada KFC. Lepas tu ada Bendaud, apa boleh shopping tu. Insya' kan naik balik. Baik tak pergi ke Mekah kalau semayang begitu. Tapi biasanya orang macam tu sebab dia memang di Malaysia pun dia bukan orang masjid. Macam tuan-tuan ni memang dah orang masjid regular. Memang semayang masjid lah. Itu contoh lah Nabi sebut. Ada juga hadis yang lain, Nabi menyebut tentang 40 ini, tentang orang yang potong kuku. Kata Anas bin Malik, Nabi menyebut,
kita lana fi qassi syarib wa taqlimil asfar wa natfil ibti wa halqil anati an la natruka aksar min 40 lailah. Ditetapkan waktu untuk kami untuk memotong atau trimisai, memotong kuku, membuang bulu ketiak, membuang bulu kemaluan supaya kami tidak membiarkannya lebih daripada 40 malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga sunnah yang ditinggalkan. Sepatutnya kita benda-benda Nabi nyatakan tadi, jangan lebihlah 40 hari. Bela 40 hari buat bela, no yang bela bulu ketiak 40 hari. Benda tujuan, tak tahu, pemalas itulah. Buang, itu Nabi suruh buang. Bila sebut 40 ini, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, dalam dunia hadis, ada satu fadilat untuk kita tulis, baca dan hafal 40 hadis. Ada fadilat. Sebab itu ulama' dulu berpusu-pusu tulis hadis 40. Karya Al-Arba'in, kita panggil. Hadis 40 ni begitu banyak. Ramai. Tapi yang paling popular sampai ke tanah air kita sudah pasti Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini yang paling popular. Hadis 40 Imam An-Nawawi. Tapi bukanlah Imam Nawawi ni orang pertama yang melakukannya. Bukan. Ulama' yang pertama yang menyusun hadis 40 adalah Abdullah bin Mubarak. Ini yang disebutkan oleh Al-Qattani. Dia mengatakan orang pertama Abdullah bin Mubarak, guru pada Imam Bukhari. Kemudian diikutilah oleh ramai lagi ulama, Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim Al-Asfahani, Abu Abdurrahman As-Salmi, Abu Bakar Al-Bayhaqi, dan ramai lagi yang menulis, menyusun 40 hadis. Ada yang buat 40 hadis berkaitan usuluddin, ada yang buat 40 hadis berkaitan jihad, ada buat 40 hadis tentang zuhud, tentang adab, ada tentang khutbah-khutbah. Ada 40 hadis akhir zaman, ada juga kan tulisan ulama' kita di Malaysia. Dia buat Al-Banjari, ya, dia tulis tentang 40 hadis akhir zaman. 40 ni ramai ulama' menulis tentang hadis 40. Why? Kenapa 40? Bukan 60, bukan 100. Ini payah nak cakap tuan-tuan, dia sedap ke 40 ini. Tapi 40 hadis ini kalau berdasarkan riwayat memang banyak lah. Sebab itu bagi kita orang Islam, ni minggu depan ni, Selasa ni dah start masuk Rabiul Awal, mana bulan Maulid. Saya menengok kadang masyarakat kita, cinta Nabi memang bagus. Tapi cinta Nabi tak ada bukti. Sekadar datang majlis, pakai serban jubah, elok-elok, selawat, itu saja. Tapi dari segi perbuatan tak nampak dia cinta Nabi. Dari segi bukti. Kita kalau cinta sesuatu, antara yang kita buat adalah kita akan hafal segala kata-kata dia. Sebagaimana tuan-tuan minat sangat P.Ramlee, segala dialog filem P.Ramlee, tuan-tuan ingat. Orang ni buka satu baris saja, tuan-tuan sambung blok baris yang lain. Kalau Al-Hafiz, terror betul dia. Al-Hafiz filem P.Ramlee. Segala babak dia ada. Kenapa kita boleh ingat? Sebab kita minat. Anak-anak kita minat Korea. Bukan bangsa Korea pun di rumah kita. Tapi elok faham Korea. Asal saya oppa. Korea belakang ni. Oppa, asal saya sarang. Makan Korea lah sekarang. Kenapa dia minat? Mengapa dia boleh hafal, dia suka walaupun bukan bahasa dia, minat. Berapa orang kalangan tuan-tuan kita semua malam ni hafal hadis? Tak ramai. Hafal Quran tu biasa kita nak semayang kan. Hafal hadis. Benda tak wajib tapi tanda kecintaan. Tak ramai orang hafal hadis. Jadi ulama' dulu dia nak mudahkan masyarakat. Engkau tak payahlah hafal hadis banyak-banyak, sampai 40 dah lah. 40 hadis banyak tu. Tapi kalau cinta sikit 40 ni. Ulama' dulu 300,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. 40 pun tak lepas. Saya ingat kita level-level pemalas ni 3 hadis pun tak ada. Tapi tepuk dada khabar aku cinta Nabi, berapa hadis kau hafal? Innamal a'malu binniyat, hadis pertama Imam Nawawi. Berapa kalangan kita hafal? Tak hafal. Sebab amla keperluan hafal Ustaz, bukannya wajib. Yalah, benda cinta. Cinta hafal. Sebab hadis adalah mata rantai yang menyatukan kita dengan Nabi.
Apa yang kita dengar hadis itu, itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Macam suara ni, kita tak dengar ada suara Nabi. Tapi kata-katanya sampai pada kita menerusi hadis. Itu kita punya dialog. Lepas tu kita kalau meninggal esok, antara cara orang nak hilang rindu, nak menengok kita, mendengar suara kita. Lepas tu tuan-tuan puan-puan dengan pasangan kita, selain daripada kita selalu text message, pakai WhatsApp, pakai text, sekali-sekala pakai voice punya rekod tu. Bukan orang tu malas nak menaip, tak. Suara ni rupanya dia kekal dalam tu. Satu hari esok dia dah tak ada, kita rindu, kita dengar suara dia balik. Macam kita sekarang, mak ayah yang dah meninggal dunia, gambar kita ada simpan gambar. Tapi kalau dapat dengar suara dia, itu mengubat kerinduan. Suara mustahak. Jadi kita dengan Nabi, kita ni tuan-tuan bukan level cinta Nabi dah. Level rindu Nabi. Cinta ni BBNU ya. Kita ni level rindu. Orang rindu, ubat dia suara. Dan suara Nabi nak dengar kat mana Ustaz? Hadis lah. Betul apa hadis? Saya ingat apa hadis ni taklah susah. Orang kita jampi serapoh pun hafal. Takkan hadis tu boleh hafal. Kalau saya pergi ke kampung-kampung orang hafal jampi serapoh. Saya pun tak tahu mana dia dapat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Di wadi manikam besi, tikam ke besi, besi temin, besi temaga, besi sari, lilik pinggang, 12 pinggang, tikam bukit-bukit untuk tikam gunung-gunung rebah dengan berkat ya qahar, ya qahar. Kata rajin pakcik mengapai. Hadis berapa? Tak ada. Lagu mana? Dulu ada satu amalan, saya tak tahu tuan-tuan pernah dengar tidak. Ni amalan ni 40 juga. Dia panggil kaf 40. Tuan-tuan pernah dengar? Ada orang bersungguh hafal. Dia panggil Hizbul Kaf ataupun Hizib Kaf 40. Kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatan kifka fuha kam kamilin kana min kalakin. Takiru karan wa karil karifiki bidin tahki musyak syakatan kalak lakil lakak. Kafa kamabi kafal kafa kurbatuhum kaukaban kana yahki kaukabal falak. Kakur yuratin kafukum kal kahfi fukum lakum kakak kain kakabidin yakfikumul kaf. Puh! Ada cara. Marah pula orang kampung ni, Ustaz ni menghina. Bukan menghina, nak ngabar. Apalah hadis. Quran apa dah, bagus. Fatihah tu Quran lah. Dia hadis ni, kalau dapat apa 40, banyak rahmat. Imam An-Nawawi disebut satu riwayat, Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa di kalangan umatku hafal 40 hadis dari hal agamanya, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kluster ahli fiqh. Macam tuan-tuan sekarang ni orang bisnes. Patutnya tuan-tuan bangkit pada masyarakat di kalangan ahli bisnes jugalah. Tapi sebabkan tuan-tuan hafal 40 hadis, tuan-tuan bangkit pada masyarakat esok pandang kiri kanan, kenapa ini Imam Ghazali? Ini Imam Syafi'i. Salah tempat aku ni. Aku orang meniaga, bukan orang alim. Mereka kata, tak, ente dulu hafal 40 hadis. Ente kluster ulama. Penghormatan. 40 hadis ya. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa hafal 40 hadis, ba'asahullah yaumal qiyamah faqihan aliman. Dia dibangkitkan di kalangan orang-orang faqih. Dalam riwayat Abu Darda disebutkan, siapa hafal 40 hadis, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Aku sendiri beri syafaat pada dia, kata Nabi. Dalam riwayat Ibn Mas'ud, adkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta. Siapa hafal 40 hadis, dia akan masuk ke dalam syurga ikut mana pintu yang dia suka. Jadi tuan-tuan, marilah kita hafal hadis 40. Nanti kalau ada di pasaran hari esok ada masa, beli kitab hadis 40 Nawawi. Belilah, jangan ambil awak masjid ni, awak wakaf. Allah, curi juga buku. Nyanyi sungguh nak hafal hadis. Kebas buku masjid juga. Ni bukan sini, tempat lain. Beli, ada jual di pasaran, hadis 40 Nawawi, ada matan, ada terjemahan. Tuan-tuan ambil sehari satu hadis je, cukup dah, hafal. Daripada pagi sampai malam. 40 hadis, sehari satu hadis. Kalau tak boleh juga membenok betul lah tuan-tuan. Kena banyak kurang, kena tengok Netflix raya ni, banyak Netflix jadi teruk pula kan. Tengok Korea ke apa, kurangkan sikit. Dia sehari hafal satu hadis, sebulan lebih tuan-tuan ada 40 hadis. 40 hadis ni tuan-tuan dah boleh pergi ceramah dah. Setakat sekolah-sekolah panggil kuliah subuh lepas dah. Kalau setakat 40 hadis tu, boleh tegak lah. Adik-adik pagi ni hadis. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oh, satu hadis satu hari. Dapat 40 sekolah, jadilah pergi ceramah.
Masjid biar dulu kena ada tauliah. Tak boleh. Ceramah sekolah boleh. Apabila dah 40 hadis masak, up sikit, upgrade. Kitab Umdatul Ahkam An Sayyidil Anam. Ini susunan Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Dia ni rajin, dia kumpul 500 hadis daripada Bukhari Muslim. Dia ambil dua-dua, dia saring yang terbaik, jadilah kitab Umdatul Ahkam. Banyak masjid surau mengajar kitab ini. Jadi tuan-tuan, masakkan pula kitab itu, setahun lah sehari satu hadis. Jadi dalam masa 2 tahun, kita dah ada 550 hadis, 540 hadis. Okey dah macam penceramah dah tu. Penceramah pun tak sebanyak itu dah hadis. Banyak menyanyi daripada ceramah daripada ke hadis. Tuan-tuan dah 500 lebih dah hadis masa itu. Lepas tu upgrade lagi, pindah ke kitab Bulughul Maram. Karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini tinggilah, tu dah tahap tok guru lah. Ini tanda orang cinta kepada Nabi. Jadi semuanya bermula dengan 40. Banyak kita nak terangkan pada malam ni, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita. Sebab kita jam 9 nanti saya dipahamkan kita ada pula satu lagi program, iaitu cerapan angkasa. Iaitu, ni bukan angkasa koperasi itu dah, ni falak lah. Kita nak menengok bintang, bulan dan macam-macam lagi. Jadi sempatlah kita semayang Isyak, mana kita akan terlibat dengan program mencerap falak ini, angkasa. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada penganjur yang minta saya menyampaikan tajuk yang memang susah betul lah, tajuk 40. Tuan-tuan puas mencari, nak mencari why itu tak jumpa. Kenapa hadis banyak 40? Kenapa Quran banyak 40? Cuma kita boleh buat kesimpulan barangkali 40 ini kematangan kot. Kematangan lah. Dari segi kalau 40 tahun usia, 40 hari dia masak lah kalau orang tu study dan sebagainya lagi. Mungkin itulah yang kita boleh buat kesimpulan. Tapi yang selebihnya Allah saja yang mengetahui. Apakah rahsia di sebalik 40? Kita hanya boleh kumpulkan saja pada malam ini. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pada malam ini bersama.